Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. Subhanallah amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi. Amma ba'du. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh barakah ini Allah izinkan kita untuk terus berada dalam suasana ketaatan. Di saat suasana yang mana kita sedar dan kita melihat pergerakan zaman yang menuju kepada pengakhiran. Kita menuju pada akhir zaman, yang mana pelbagai perkara yang menjadi halangan, banyak wujud perkara-perkara yang menjadi halangan, terutamanya halangan untuk melakukan ketaatan, iaitu ketaatan untuk mengimarahkan rumah Allah. Syiar Islam itu bermula dengan apabila rumah Allah ini diimarahkan dengan kerelaan. Melihat keutamaan bagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada Makkah Al-Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah, dan dimulai dengan syiarnya dibangunkan oleh Nabi SAW itu dengan membina Masjid Quba. Pembinaan Masjid Quba, iaitu masjid pertama dalam pembangunan Islam, itu menunjukkan tanda aras betapa pentingnya umat Islam untuk sentiasa berdamping dengan masjid, apatah lagi di Masjidin Nabawi. Itu Nabi SAW meletakkan rumah Nabi dekat dengan masjid, dan sekarang rumah Nabi dah jadi masjid. Dan bukan senang teman sekalian, di awal waktu ini, waktu maghrib ini adalah awal hari bagi orang Islam bermula maghrib. Permulaan inilah yang mana musuh-musuh Islam ni cuba untuk alihkan perhatian supaya kita tak dapat yang menjadi yang pertama. Awal maghrib tak boleh nak jaga waktu ni. Kemudian susah nak itikaf. Itikaf pun tak boleh, susah. Kalau kita lihat banyak masa kita ini, kalau nak bagi masa kepada masjid, kita boleh kira. Walhal di sinilah tempat pembangunan kekuatan hati, kekuatan iman, di masjid lah jemaah sekalian. Dan kalau kita lihat bagaimana Dajjal ni pengakhiran ni akan keluarlah Dajjal ni. Ni nak tak nak kita kena bersiap sedia lah. Penceritaan ni sempat tak sempat, tapi ceritanya memang akan keluarlah Dajjal. Kemana Dajjal nak pergi? Supermarket. Dajjal nak pergi dekat mana? Dekat Pentagon Amerika. Dajjal nak pergi masjid. Dajjal nak pergi masjid, nak memulakan pemerintahan di Masjidil Aqsa. Walaupun tak akan terjadi pun, tapi mereka optimis. Jadi beruntung mas sekalian kalau boleh istiqomah maghrib isyak ni konsisten je bagi masa dekat Allah.
Siang kita dah penat berada di luar. Kalau di masjid pun boleh kira masa kita nak duduk kat masjid. Sebenarnya jemaah sekalian, ini semua sudut pandang kita, fikiran kita, bagaimana kita nak mengambil faham. Sebab tu serangan musuh Islam dalam perbincangan hakikat kehidupan, kita akan melihat bagaimana serangan, kita boleh nampak betapa musuh-musuh Islam ini, dia akan cuba yang pertama sekali, dia mengalihkan perhatian dari sudut kefahaman. Faham dari sudut bagaimana nak membina kekuatan. Iaitu dipanggil perang saraf. Tanpa sedar jemaah sekalian, tanpa sedar. Benda ni masuk, menyusup masuk tanpa sedar. Terutamanya macam masjid lah, tanpa sedar. Umat Islam hari ini melihat masjid ni tanpa sedar, tidak memberi sepenuh komitmen. Tanpa sedar, komitmennya banyak di luar, bukan di sini. Kurang-kurang maghrib itu mesti berusaha lah. Rasakan susah payahnya nak pastikan kita berada di masjid. Dan semua ni jemaah sekalian, kalau kita lihat, kalau kita kaji dalam, saya nak mendalami tentang perbahasan isu-isu permasalahan ataupun isu-isu contemporary, yakni isu-isu terkini dalam akidah. Yang mana dalam perbahasan hakikat kehidupan ni kita akan nampak hidup kita ni berhadapan dengan permasalahan yang besar, adalah permasalahan akidah. Iaitu permasalahan sudut pandang kefahaman kita. Bila sebut masjid ni sekalian, masjid ni adalah perbahasan tentang iman. Iman. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir. At-Taubah ayat 18. Jadi nak tengok bagaimana faham iman dia, bagaimana dia mendalami tentang iman dia, syariat dia adalah bagaimana hubungan dia dengan melihat institusi masjid. Dia tengok masjid. Dia tengok masjid ni macam tempat apa? Kalau masjid ini tempat untuk membina kekuatan, maka dia berjaya membina kefahaman dia. Ya? Kalau masjid ini bukan tempat dia membina kekuatan, sekadar mengisi masa, sekadar nak memenuhi masa, maka masjid ini dia akan kait dengan iman, maka ia tidak memberi apa-apa makna pada kefahaman iman dia. Dan ini jemaah sekalian boleh kita lihat bagaimana isu ni boleh berlaku sehingga kita tidak nampak kefahaman. Semudah je. Tengok masjid ni mudah je. Saya letakkan perbahasan masjid ni sebab apa? Kalaulah benda ni mudah mas sekalian, tonton hari-hari datang masjid. Selalu datang masjid. Kalau lihat bagaimana masjid ni dari pandangan masyarakat, puan-puan tonton akan tahu bagaimana masyarakat melihat masjid. Kita alhamdulillah lah, Allah pilih datang. Ni ada yang muda ni, alhamdulillah, umur 12, insya-Allah. Ustaz dulu macam itu. Saya dibesarkan di Masjid Negeri Shah Alam. Kecil lagi daripada ni. Ayah saya mengajar tajwid di Masjid Negeri Shah Alam. Masa tu Ustaz Imam besar Ustaz Muhyi. Darjah 3, darjah 4, darjah 5, darjah 6. Membesar di masjid mas sekalian. Unyang saya Tuan Guru semua, Tuan Guru Haji Sah, semua Tuan Guru Haji Yaakob, Tuan Guru Haji Ahmad, dia buka kuang, semua jenis yang main masjid ni. Alhamdulillah saya bersyukur Allah lekatkan saya kat sini kat masjid. Saya syukur. Biarlah saya terkejar-kejar nak datang masjid. Tuan-tuan kena sekali-sekala cuba rasa terkejar-kejar pergi masjid. Rasa ni kita boleh rasa kat Mekah lah. Mekah bolehlah kita rasa, Madinah lagi-lagi kita terkejar-kejar. Kat sini tak ada cabaran, lengang lah. Kita kena nampakkan susah tu untuk datang ke masjid ini. Sebab apa jemaah sekalian? Kalau kita lihat iman ni dia mesti ada perbahasan amal dia. Kalau lihat surah Taubah ayat 18 itu jelas iman imarah masjid. Yang lain amanu wa amilus solihat. Amanu wa amilus solihat. Apa amal soleh? Umum. Tapi mari surah Taubah ayat 18 Allah nyatakan jelas innama ya'muru masajidallah man amana billah. Clear. Dan ini menunjukkan bahawasanya betapa orang kata apa, kefahaman kita tanya betul ke kita faham tentang iman. Ini menjadi persoalan. Sejauh mana kita faham tentang iman kalau kita tak nampak berat ke masjid? Sebab iman dan masjid ini memang tak boleh nak dipisahkan mas sekalian.
Memang takkan terpisah. Sedangkan Dajjal pun akan menjadikan masjid sebagai platform untuk dia mencetuskan ledakan akhir dia. Berusahalah dia walaupun akan dibunuh oleh Nabi Isa AS. Tapi dia berusahalah. Jadi ini mesti kita letakkan. Bagaimana kepahaman ni perlu diletakkan kembali kepentingan kita. Jemaah yang muliakan Allah SWT, hal ini apabila kita lihat ancaman-ancaman masalah akidah sehingga masjid tidak lagi dipandang penting, maka berlakulah perbahasan tentang munculnya fahaman Islam liberal. Dia ada gerak kerja dia dalam hidup ni. Bukan tiba-tiba kosong macam ini. Bukan tiba-tiba kosong, sebab dulu penuh. Kita bukan baru nak penuh kan. Kita pernah penuh satu ketika dahulu. Patutnya semua hal tentang masjid ni perlu masing-masing risau. Kerisauan kita bila Islam nak bangkit. Sebab kebangkitan Islam syaratnya penuh masjid. Mekah Madinah cukup lah tengok penuh. Takkan tak penuh. Nak tahu Islam bangkit penuh. Jadi bila kosong tiba-tiba macam ni boleh kosong, jemaah sekalian kita kena berfikir, kita kena ada rasa macam Nabi fikir, mana umat-umat aku? Waktu ni pergi mana? Rehat ke? Sibuk ke? Kita sakit ke? Soalan-soalan ini ditimbulkan. Atau sudah terkena ancaman akidah. Apa dia? Antara yang kita bincang ini, wujudnya fahaman liberalisme. Liberal dipanggil menjadikan kebebasan di dalam Islam. Bebas. Dia masukkan fahaman Islam ni dia bebas. Tak terikat. Orang Islam tak terikat dengan masjid. Dia mula-mula dia bebaskan umat Islam ini dengan fahaman untuk tidak terikat dengan hukum mahkamah. Walhal kalau ikut tuntutan orang lelaki ni, dia tak ada tempat lain yang dia mesti kena tuju. Dan kita kena pastikan diri kita untuk bersusah payah untuk berada di rumah Allah. Kurang-kurang start maghrib isyak ni dia kena ada. Rupanya di sini kalau kita lihat fahaman yang dimasukkan oleh musuh-musuh Islam ini, dia mula masukkan tentang serangan, dia panggil perang saraf tadi. Masuklah serangan liberal. Kalau kita lihat bagaimana serangan liberal ni, yang pertama kita tengok maksud perkataan itu dulu. Liberal maksud liberal ni diambil pada perkataan Latin liber dipanggil. Liber ni maksud bebas. Dan asalnya daripada perbahasan tentang membebaskan cengkaman barat. Ni yang dilakukan ini adalah di barat kerana mereka dijajah dalam pentadbiran. Maka dimudahkan cerita, liberalisme ini adalah untuk membebaskan manusia daripada cengkaman pendidikan, pentadbiran, ekonomi yang autokrasi, autokrat, kuku besi. Okay. Perlahan-lahan perkara ini dikembangkan ke dalam yang jadi masalah. Pemahaman ini dikembangkan ke dalam Islam. Kelahiran Islam liberal, maka wujudlah Islam liberal yang mana dibawa oleh Asaf Ali Asghar. Ni orang India, dia Muslim. Pada abad ke-20 dia masuk. Sebab apa? Dia menekankan tentang yang pertama, Islam ni dia tidak boleh terikat dengan dipanggil kejumudan. Dia nampak Islam ni jumud, Islam ni mengungkung. Padahal kita ni tertakluk dengan hukum mahkam, kita nampak bebas tapi tiada kebebasan. Kita diterikat dengan manhaj hukum yang 5. Jadi Islam liberal ni dia munculkan dunia Islam pada abad ke-18 Masihi. 18 Masihi, kemudian abad ke-20, yang mana berkesinambungan daripada gerakan modern, panggil modernisasi Islam. Dia nak modernkan Islam sekalian. Yang digerakkan oleh beberapa cendekiawan. Dia ni cendekiawan Islam, bukan orang cendekiawan Islam dipanggil Jamaluddin Al-Afghani. Ni nama-nama antara namanya. Tak payah hafal pun tak apa, tak masuk periksa.
Dengar je lah. Muhammad Abduh, ni nama-nama ni, yang berprinsip yakni mahukan Islam maju dalam bidang sains dan teknologi berasaskan falsafah barat. Ini nama-nama ni dia nak Islam maju berdasarkan bersandarkan falsafah barat. Dan ada juga tokoh-tokoh pemikiran liberal ni yang membawa fahaman Islam liberal, Nasir Hamid, Abu Zaid, Ahmad Khan, Fazlur Rahman, yang antara nama-nama lah saya sebut ni. Dan antara pencetus dia adalah Asaf Ali Asghar. Ini orang Islam India. Dia ni kalau lihat dia adalah ahli academician. Baik. Saya bila sebut nama-nama ni sekarang, ini ketika ini isu PKP dululah. Dan masjid tak boleh pergi, ingat. Kita antara yang rancak menulis nak menunjukkan pentingnya masjid. Tiba-tiba ada satu orang di komen, pangkat dia profesor. Dia kata, tolong jangan jumutkan umat Islam hanya nampak kat masjid. Dia tulis, dia berlawan reply dengan saya. Awak ni muda katanya, tapi duk mengajak orang Islam jadi jumut katanya. Kenapa nampakkan Islam tu kat masjid je? Saya cakap, saya bukan nampakkan Islam di masjid, kita nampak Islam bermulanya di mana? Kita mesti ada base kita, base camp kita. Ini tak mana-mana entah dia nak bawa kita. Pantang hinggap dia ingat Islam ni boleh mula kat mana-mana ke? Memanglah Islam ni boleh menyebar luas ke mana-mana, tapi dia mesti bermula dia. Kalau tanya kita nak mula ni kat mana? Sekarang semua mencari kebangkitan, macam-macam formula buat. Nah, tapi dia buat ni, geng-geng ni, golongan-golongan ni, dia melihat bahawa melihat masjid ni satu kejumudan, dan dalam fahaman gerakan modernisasi ini, dia akan jauhkan Islam daripada sumber kekuatan. Tuan, datang masjid ni bukan main-main punya kekuatan, mas sekalian. Siapa datang masjid makin lemah, makin rasa tak ada apa, Allahu Akbar, ruginya lah, something wrong somewhere orang panggil. Sebab yang datang masjid ni, kalau dulu zaman Nabi semua panglima-panglima, mas sekalian. Nabi, imam, khulafa ar-rasyidin belakang. Tuan bayangkan, yang duduk belakang ni semua panglima. Minta maaf, sekarang nak dapat suasana tu sekarang tengok masjid, yelah, kita kena ubah mentaliti ni. Dulu Nabi tidak begitu. Gerun ni nak datang tu sekali dengan semua sini, semua panglima semua depan. Ini panca orang, kerat orang semua. Jenis yang ni bilioner, Rahman bin Auf bilioner, Sayyidina Osman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bilioner semua ni. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar Khattab radhiyallahu anhu. Nabi ada, mereka ada. Melainkan kalau keluar berperang. Bukan 24, bukan bermasa 24 jam kat masjid, tapi ketika waktu-waktu event penting sebagai solat contoh, ada. Dan taklim majlis ilmu, ada. Ada. Penting. Masjid ni adalah balerong seri. Ini suasana yang kita kena wujudkan. Sebab apa? Sebab di sini dia cuba mengembangkan yang pertama, antara ancaman yang dimasukkan dalam pemikiran kita. Pertama tadi dia nak modernkan Islam. Dipanggil tadi modernisasi Islam. Modern Islam ni dia bukan nampak masjid kan tak moden. Apa ada masjid? Kalau kat luar ya, bangunan pencakar langit, skyscrapers, nampak teknologi semua kan kat luar. Masjid tak ada apa. Ni bahaya. Hati-hati dengan fahaman moden semata-mata. Walhal kita lebih moden daripada dia. Apa bukti moden kita? Teknologi ni mas sekalian masih terikat dengan data-data tertentu, tapi Allah bagi dekat umat Islam, terutama Nabi dan Rasul, menjangkaui teknologi, mukjizat. Mukjizat tak pakai
Kalah teknologi mukjizat. Nabi SAW ketika Isra wal Mi'raj, ketika dah turun pada Mi'raj, kemudian balik ke Mekah, orang Quraisy itu mengejek Nabi, kalau betul pergi Al-Aqsa kata. Tiang ada berapa tiang kat sana, Masjid Al-Aqsa. Nabi dah buat live dah dengan malaikat. Malaikat bagi tahu streaming macam itu je. Itu TKK lagi pakai handphone ya. Jangan pernah nampak Nabi tak moden je maslan. Jangan pernah ingat kita baru nak, oh kita dah moden lah. Kita ketinggalan lagi. Nabi moden dah. Kemodenan Nabi itu menjangkaui alat. Kita masih lagi nak guna alat yang peranti-peranti ni. Nabi tidak. Nabi tengok saya nampak. Itu yang pertama, dia nak bawa modernisasi dan dia cuba menunjukkan Islam ini dalam keadaan yang jumud. Islam ni tidak membangun. Islam tidak boleh membangun dengan Islam. Dia kena bangun dengan teknologi. Azan Bagi lalu azan dah. حول ولا قوة إلا بالله. نعم. لا حول ولا قوة. الله أكبر الله. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة الصلاة القائمة آت سيدنا محمد وبعث مقاما محمودا إنك لا تخلف الميعاد.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sedang jemaah yang muliakan Allah Taala. Khair, kita sambung sikit, lepas tu kita buat kesimpulan. Baik, menurut Adian Husaini, antara pendukung liberal yang menama yang sebut ni sini semua yang barisan-barisan penggerak pelopor liberalisme di dalam Islam. Ada 3 serangan komponen utama mereka yang akan dibawa ke dalam Islam. Pertama, dia akan serang dalam bidang akidah dengan penyebaran fahaman tentang agama ni sama je, pluralisme. Sebab tu lihat contoh sebut tentang kepercayaan, contoh bab rezeki. Dia nak samakan kaedahnya. Sama je orang Islam ke orang yang keluar cari rezeki tu sama je. Sama, kita tak ada cara khusus. Walhal jemaah sekalian, ini antara sebab nak kaitkan dengan masjid tadi. Apabila terkesannya kita dengan kefahaman bahawa agama ni sama semua, sama je. Walhal Islam sebut Islam dalam bab rezeki khususan. Kita ni nak membina kekuatan ekonomi ni, contoh. Kemudian ekonomi ni ada kaitan dengan rezeki. Bila sebut tentang rezeki, cara kita tak boleh sama dengan cara agama lain. Tak boleh samakan. Kita ada cara khusus. Apa dia? Dengan bermula dengan takwa. Rezeki bermula dengan takwa, bukan sekadar melihat dengan usaha cari duit. Kalau orang kata cari duit itu adalah cari rezeki, kan kamu cakap siang macam keluar kerja nanti balik dah malam-malam tentu penat cari rezeki. Kalau lah dia betul sebut cari rezeki, mesti datang masjid. Kalau tak datang masjid, betul malas pula nak bagi masa kat masjid, duduk kat masjid pun tak nak berkira. Itu bukan cari rezeki Ustaz. Kita boleh habis masa berjam-jam dalam kereta, berjam-jam dekat office, berjam-jam dekat tempat bisnes kita. Tapi dalam 1 jam saja, 1 jam pula kita doa minta dekat Allah. Abu rahmatik, buka pintu rahmat. Kemudian saat lagi keluar, saat lagi minta pula lagi. Min fadlik lagi. Itu kaedah kita. Kalau manusia ini dia tak nampak yang bahawa cara kita cari rezeki ni adalah caranya khusus, pasti masjid ini menjadi tempat tumpuan orang Islam. Kenapa datang masjid? Inilah tempat kami, inilah cara kami cari rezeki. Kami kena pastikan masjid ini. Tapi kalau dia kata sama je kita usaha, sama je, sama dia semua sama kan, malah dia bawa pahaman dengan agama ni. Boleh kita contoh nak cari tentang pembangunan kemodenan tadi, tak apa kita pakai pahaman barat pun tak apa. Akhirnya perlahan-lahan dia akan hilangkan kekuatan agama. Berbalik pada masjid isu tadi, bila dia liberalkan dan dia mendukung pluralisme agama ni, dia sama, maka kaedah contoh jalan raya sibuk kan, orang Islam sibuk, bukan Islam sibuk, semua sibuk sama. Dan dia kata sama je, you cari apa? Cari rezeki. Saya pun cari rezeki juga. Tak ada beza. Hati-hati, ini serangannya pertama. Dia akan buat cara kita, cara dia sama, terutama dalam mengurus rezeki kan, cari duit sebagai contoh. Kalaulah kita faham dengan fahaman yang benar bahawasanya Islam agama yang benar mengajar kita umatnya untuk mentadbir urus kehidupan, sudah pasti kita akan nampak kaedah yang sebenar. Itu yang pertama. Yang kedua, dia akan buat bidang syariah ni tidak terikat dengan syariah ni, maqasidlah hukum, buat hukuman. Tidak terikat dengan kaedah ijtihad. Dia boleh ikut kita, ikut dia panggil keadaan semasa. Ayat Quran ni dia kata ni kita perlu tafsir semula ni, dia boleh tak terikat dengan ijtihad. Walhal kalau dah terikat ulama dah sepakat tu, maka kita sepakatlah dengan ulama. Dia tidak terikat dengan mana-mana. Jadi hukum atas dia lain atau orang lain, itu jadi kelang kabut tu. Dia tak boleh nak bersatu. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam memahami wahyu, yakni Al-Quran. Tadi ini hukum,
Yang ketiga ni serangan dia adalah dalam memahami Al-Quran. Dia tidak akan faham dengan kaedah disiplin ilmu tentang Al-Quran. Dia akan lebih kepada fahaman tentang akal semata-mata. Dia faham tentang akal. Bagi contoh jemaah sekalian ni, fahaman tentang akal ni. Cuba lihat surah Al-Baqarah ayat 201. Ini kajian saya lah. Nak tengok manusia ni, Islam ni, kita selalu solat, selalu beramal ni, nak tengok serangan tu masuk ke tidak. Dalam Al-Baqarah ayat 201, apa ayat dia berbunyi? Semua hafal jemaah sekalian. Tuan-tuan mesti hafal semua ayat ni. Apa dia? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Hafal? Cuba tanya, Allah suruh cari dunia akhirat sekali ke dua-dua kat dalam ayat ni? Dunia pun tu, dunia nombor satu tu. Kita doa tu, mula-mula dunia dulu ni. Siapa doa ayat ni, fikir dunia ketika kat dunia tu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Akhirat, kalau dah dunia dia fikir dulu, akhirat tu pun dunia juga nanti jadi. Macam mana Ustaz? Sekarang kita kat dunia, akhirat lah dulu. Sekarang dunia ni kita. Ramai orang dah faham ayat ni, dia ingat dunia akhirat tu sama. Walau ayat ni bukan membincangkan tentang dunia akhirat itu. Ayat ni membincangkan, ya Allah berikan kebaikan di dunia. Tentang Allah ni, hasanah, asmaul husna. Ramai doa, baik doa kasih Ustaz kebaikan kat dunia, kebaikan dalam bisnes saya, kebaikan dalam rumah tangga. Kalau kita tanya kebaikan tu apa? Baik tu dalam bil makna dalam bahasa Arab apa? Hasanah. Hasanah tu datang dari siapa? Allah. Dah, kenapa tak datang rumah Allah? Tak ada Ustaz, saya tengah membina kebaikan dengan rumah tangga saya. Apa nilai kebaikan rumah tangga kalau tak melibatkan kepada pemilik kebaikan? Yang dia nampak dunia. Dan lebih parah, sama dunia akhirat sama. Wallahi jemaah sekalian, takkan sama dunia akhirat. Tak pernah Allah kata sama. Malah Allah kata dunia akhirat, dunia itu kecil. Kul mata'ud dunya qalil. Surah An-Nisa ayat 77. Walal akhiratu khairul liman ittaqa. Akhirat itu kekal abadi. Itu satu ayat tu. Ayat yang kedua cuba tengok. Ini saya perhati, kadang-kadang orang ni dia kupai ikut akal dia. Sebab dia konon-konon termotivasi dengan kehidupan yang nak maju ni, moden. Tapi ini semua serangan yang masuk tanpa sedar. Apa ayat dia berbunyi? Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Buat dunia ni depa panik ah. Dengan dunia ni depa panik ah. Siapa apa? Tengok Allah kata dunia tu jangan lupa. Ayat awal dia akhirat dulu, bukan dunia jangan lupa. Dia duk nampak last tu. Akhirat juga, dunia tu jangan lupa. Dia tekankan kat dunia tu jangan lupa. Lain sekali, yang penting dunia, akhirat tu nombor 2. Walal ayat ni mengatakan bahawa kejarlah segala habuan akhirat. Kurniaan, harta kekayaan Allah bagi kita tu, kalau boleh ni nak infak semua jemaah sekalian. Macam Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Entar, katalah kat tangan kita ada 100,000. Ada tawaran 100,000 jadi emas. Yang bernilai 100,000 jadi satu ketul jongkong emas. Tuan-tuan nak labur semua ke nak separuh? Semualah dah. Okey, 100,000 ni nak jadi pahala. Tuan-tuan nak labur separuh ke semua? Agak-agak. Tak apalah Ustaz, saya nak separuh pahala, separuh tu tak payahlah kot. Apa tak cerdik ya? Tapi Allah kata ada bahagian kamu pakailah juga, janganlah labur semua. Allah yang kata ibaratnya kita ni nak labur semua. Tapi tu keperluan kamu ni, makan, minum, kereta, rumah apa tu, pakailah daripada 100,000 tu. Ambil keperluan. Bukan kata akhirat juga, dunia tu. Dia perkona kat situ mas sekalian. Allah tak suruh cari dunia pun. Allah kata keperluan dunia jangan lupa. Ibaratnya dalam contoh lain, kita ni datang kenduri ataupun buat makan-makan.
Makanan sedap-sedap semua. Tengah nak ambil lauk, tuan rumah kata, ingat orang belakang. Allah, ingat orang belakang. Kita nak ambil semua dah. Ingat orang belakang. Letak balik. Sama lah tu akhirat. Kalau boleh kita ni semua nak akhirat belaka ni. Ingat, kita ni kat dunia nak makan, nak minum, ambil lah sikit untuk beli makan minum. Betul lah tu. Tapi pahaman liberal ni, dia kona tu kata, dunia pun penting juga. Apa kata dunia penting? Mana ada penting dunia ni? Dia keperluan saja. Yang penting pahala. Tapi Allah ni Maha Pemurah. Keperluan kita yang kita gunakan untuk dunia tadi, tetapi kerana mengikut syariat, pahala juga. Masya Allah. Kita beli juga untuk makan kita. Makan tu kita guna balik untuk ibadat, pahala. Beli kereta kita, kereta guna bawa pergi masjid, pergi belajar, pergi mengajar, pergi buat amal-amal baik, pahala. Tengok Allah Ta'ala punya maha kaya. Bukan bermaksud dunia pun penting juga. Di sisi agama, dunia ni dia adalah alat kepada akhirat. Dia akan terkait automatik. Tapi liberal dia buat apa? Dia pisahkan dua. Itu nanti ada bincang tentang pluralisme, sekularisme. Nanti kita bincang lain nanti pada sisi akan datang. InsyaAllah jemaah sekalian, kita sedang menumpu kepada perbahasan ancaman isu-isu ni, tentang ancaman isu-isu contemporary di dalam akidah dari sudut pandang kehidupan ni. Kita nak kaji jemaah sekalian. Jangan kita ni memang seronok beramal, tanpa sedar kita sedang terkena penyakit-penyakit itu. Penting untuk kita memperhalusi ancaman-ancaman ini agar kita berhati-hati dan kita mampu berdoa kepada Allah untuk berlindung daripada segala bentuk keburukan yang Allah izinkan terjadi. Na'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Wallahu a'lam jemaah sekalian, mohon ampun maaf daripada saya atas kekurangan, terkasa-kata kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ni, sehingga kita bertemu lagi pada siri akan datang insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab.